Kita berbaki beberapa hari lagi. Tak silap saya lebih kurang 3 hari lagi untuk kita masuk kepada satu zon, satu fasa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah melalui Ramadan, yang mana di dalam Ramadan ada waktu yang sangat-sangat special. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah-ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita. Dan alhamdulillah, dengan rahmat, bimbingan, kasih daripada Allah, dapat sama-sama kita bertemu tengah hari ini bagi membuktikan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita hadir ke masjid, ke tempat menunaikan salat bagi ibadah ataupun kewajipan menunaikan fardu Jumaat yang dititahkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi ke mimbar khutbah, sebelum kita menunaikan salat Jumaat, kita seperti biasa mengambil masa yang ada untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita tengah hari ini, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu, ayah-ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita berbaki beberapa hari lagi. Tak silap saya lebih kurang 3 hari lagi untuk kita masuk kepada satu zon, satu fasa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah melalui Ramadan, yang mana di dalam Ramadan ada waktu yang sangat-sangat special, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh umat baginda mencari malam tersebut yang disebut sebagai malam Al-Qadr. Dan pada bulan Ramadan, 10 yang terakhir daripada Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita berpesta dalam melaksanakan ibadah. Kita buat ibadah seperti qiyamul lail, kita datang ke masjid, kita buat secara perdana. Walaupun dalam keadaan yang lain kita digalakkan untuk bersendirian, tapi datang 10 yang terakhir Ramadan, maka pada waktu itu Nabi anjurkan untuk kita perdanakan qiyamul lail. Kita baru sahaja keluar daripada Ramadan. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Tapi ayah dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang rahmat Allah, yang kita selalu duk baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Azza wa Jalla, yang kasih kepada hambanya, walaupun pada penciptaannya ada neraka dan juga syurga, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak bagi hamba dia ni masuk ke dalam syurga, maka diberikan banyak jalan, banyak lorong untuk memastikan pahala si hamba itu bertambah. Pahala si hamba itu banyak, sehingga memberatkan timbangan amalnya pada hari kiamat. Ayah-ayah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu banyak peluang yang Allah bagi kepada kita. Banyak waktu, banyak zon yang Allah bagi kepada kita untuk memastikan kita sedaya mungkin menambahkan amal dan bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Lebih kurang 3 hari lagi kita akan masuk kepada Zulhijjah. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita nak sambut Ramadan, kita sungguh-sungguh sambut Ramadan. Kita akan sehabis baik melaksanakan tuntutan-tuntutan daripada Ramadan. Kita sehabis baik menambahkan amal dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, ni kita nak masuk lagi 3 hari, iaitu bulan Zulhijjah. Ambillah pendekatan yang sama seperti mana kita nak menyambut Ramadan. Ambillah pendekatan yang sama bagaimana kita meraihkan 10 yang terakhir daripada Ramadan. Kerana 10 yang terawal daripada Zulhijjah sabit daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang kelebihan-kelebihannya. Kalau kita baca di dalam surah Al-Fajr, bagaimana Allah Subhanahu wa taala rakamkan wal fajr walayalin ashr. Kata Allah, demi fajar dan malam yang ke-10. Para ulama berselisih tentang ayat walayalin ashr, iaitu demi malam yang 10. Tetapi majoriti ulama, seperti yang disebutkan oleh Qurtubi, yang direkodkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan kebanyakan para ulama, mereka mengatakan 10 malam ini adalah malam-malam awal ataupun hari-hari awal 10 daripada bulan Zulhijjah. Tuan-tuan, ayah-ayah sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tak tahulah tadi saya sempat belik kalender. Saya pun jarang belik kalender ni. Tadi sempat tengok kalender ni, tak silap saya hari Selasa ni lah bermulanya 1 Zulhijjah, dan kita kena ada persiapan yang sangat-sangat baik untuk masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Sidang hadirin muslimin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa kelebihannya bulan Zulhijjah? Tambah-tambah 10 yang terawal daripada Zulhijjah, sehingga diberikan penegasan oleh Nabi SAW dan disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu hadis yang mana diriwayatkan daripada Al-Bukhari. Nabi SAW sebut kepada kita, kata Nabi SAW, tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari, iaitu 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Kata Nabi, tak ada hari yang mana hari-hari ni sangat Allah suka bila mana hamba dia buat kebaikan, hamba dia buat amalan, hamba dia buat ibadah. Kata Nabi, tak ada hari-hari yang Allah suka melainkan 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Lalu sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak jugakah jihad fi sabilillah? Kata Nabi, ya. Walaupun dia pergi jihad pada jalan Allah, tidak dapat menandingi kelebihan yang disebut oleh Nabi 10 yang terawal Zulhijjah bagi orang yang melaksanakan ibadah dan beramal pada 10 yang terawal Zulhijjah. Melainkan kata Nabi, orang tu dia keluar berjihad, dia keluar berperang dalam keadaan dia bawa harta, dalam keadaan dia bawa diri dia sendiri, tetapi harta itu tidak balik dan dirinya juga tidak balik. Makna dia melainkan dia mendapat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut tentang 10 yang terawal daripada Zulhijjah, pada tengah hari ini kita nak sebut amalan-amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan. Yang pertama, iaitu melaksanakan satu tuntutan, satu kewajipan yang difardukan oleh Allah kepada umat Islam yang berada pada rukun yang terakhir, iaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ataupun dan juga melaksanakan umrah. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya yakin dalam ni ada sahabat-sahabat kita, saudara kita, pakcik kita, ayah-ayah kita yang tahun ni Allah pilih sebagai tetamu Allah.
Ada yang dah berlepas pun pergi ke Arab Saudi, pergi ke Haramain. Tahniah kita ucapkan, mudah-mudahan Allah menjadikan haji pada tahun ini adalah haji yang mabrur insya-Allah. Hadirin muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita sebut tentang haji, tentang umrah yang merupakan tuntutan dan amalan yang terbaik dilakukan pada 10 awal Zulhijjah. Satu hadis daripada Nabi SAW. Sebab itu orang pergi haji ni kita pegang benda ni. Tuan-tuan, abang-abang yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada saudara kita, mak ayah kita nak pergi haji tahun ni, Allah pilih sebagai tetamu dia, tolong pegang pada hadis ni. Yang mana kata Nabi SAW, Al-hajjul mabrur laysa lahu jaza ilal jannah. Nabi kata balasan kepada haji yang mabrur. Siapa yang dapat haji yang mabrur, bukan dia pergi haji cari kotak Marlboro, tapi dia pergi cari haji yang mabrur. Haji yang mabrur ni kata Nabi, laisa lahu jaza. Tidak ada dah balasan lain. Allah tak bagi dah balasan lain, melainkan Allah bagi kepada dia syurga. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Lalu sahabat Nabi SAW tanya. Sahabat tanya Jabir bin Abdullah. Ini hadis daripada Jabir. Ada sahabat yang tanya, Ya Rasulullah, apa tanda haji itu haji yang mabrur? Sebab itu selain daripada kita, orang kata melaksanakan rukun kewajipan dalam pelaksanaan ibadah haji. Macam mana haji itu nak jadi mabrur? Macam mana nilai tambah kepada haji itu nak menjadi mabrur? Kata Nabi SAW, iaitu it'amut ta'am, bagi orang makan. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang nak pergi haji tahun ni? Siapa yang keluarga kita pergi haji tahun ni? Tolong pastikan banyakkan sedekah, banyakkan infak, banyakkan bagi orang makan ketika mana? Dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebab Nabi kata ini tanda haji yang mabrur. Ini adalah salah satu daripada orang kata perkara yang membawa kita sebagai tambah nilai untuk mendapat haji yang mabrur. Orang kita kadang-kadang dia pergi haji, dia pergi umrah, dia dah ada dah duit yang dia bawa. Yang masalah dia duk kira nak beli jubah, lepas tu nak beli tekor tu. Dia dalam minda dia ni, dia bawa balik air tum zam-zam 5 kilo tu, 5 liter tu. Dia duk fikir dah rumah siapa aku nak buh botol yang kecil-kecil, sambil-sambil tu duk bagi tekor tu. Dia kata ni tekor daripada Mekah. Tekor tu made in China. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang duk kira nak pergi beli jubah. Sedangkan bulan 3 baru-baru ni, jiran dia pergi umrah, dia pesan dah Haramain tu. Tak pakai lagi, duk elok dalam amri, dia duk kerja beli jubah. Dia kata berkat, sedangkan jubah tu bukan orang Saudi yang buat. Sebab itu hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bukan tak boleh nak membeli, boleh, tapi banyakkan memberi orang makan. Yang ni antara yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kedua kata Nabi SAW, bila sahabat tanya, Ya Rasulullah, apa tanda haji itu mabrur? Macam mana nak pastikan haji itu mendapat mabrur? Apa kaedah-kaedah penambahan nak bagi nilai tambah pada haji yang mabrur? Kata Nabi yang kedua, watibul kalam, tolong jaga mulut. Sebab itu banyak kalau kita baca dalam banyak-banyak bab, mulut ni satu perkara yang sangat-sangat diberikan penekanan oleh Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu tolonglah bila pergi haji ni, tolong betul-betul laksanakan apa yang perlu. Isu-isu kita kat Malaysia ni, hang politik ke, hang bergaduh dari sudut kefahaman ke, apa saja, tolong jangan bawa pi dekat Arafah. Tolong jangan bawa pi ke Baitullah. Tolong jangan bawa pi ke, orang kata, Masjidil Haram.
Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tibul kalam. Nabi kata, tolong jaga ucapan. Siapa yang pergi sana tak pandai jaga ucapan, bahaya. Saya minta maaf tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada seorang hamba Allah ni, tak silap saya 2 tahun lepas ataupun tahun lepas. Dia pergi haji, Allah pilih dia pergi haji. Tak silap saya haji ya. Dia pergi, Allah pilih dia jadi tetamu. Lepas tu dia ambil gambar dengan seorang hamba Allah. Saya tak mau sebut nama hamba Allah Syekh ni, semua orang kenal kebanyakannya. Dia ambil gambar. Bila ambil gambar, dia masuk dalam Facebook dia dengan kata-kata, dah lah hang pi ambil gambar dengan dia. Lepas tu hang masuk dalam Facebook, hang letak pula satu status yang menghina dia. Satu status yang perli dia. Sebab itu kalau kita baca di dalam Al-Quran, bagaimana Allah sebut tentang pelaksanaan ibadah haji, Allah kata apa? Allah kata, jangan sekali-kali kamu rafas, wala fusuq, wala jidal. Jangan cakap-cakap benda-benda yang boleh bawa kepada persetubuhan. Jangan cakap benda-benda yang fasik, benda-benda yang tak elok, lucah, benda-benda yang menyakitkan hati orang, jangan sebut, kata Allah. Dan jangan jidal, jangan duk bercakap benda-benda yang kamu boleh berdebat. Ni duk berdebat isu politik dan sebagainya. Jangan bawa benda-benda yang tak berfaedah itu ketika menjadi tetamu kepada Ar-Rahman. Sebab itu sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tolong pastikan siapa yang pi haji, tolong bawa pesanan Nabi SAW. Kalau mak ayah kita, saudara kita yang pi, tolong ingatkan. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, Baihaqi, yang mana ditambah ataupun ungkapan yang lain, iaitu it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Makna dia kita boleh ambil 3 manfaat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama sekali, it'amut ta'am, bagi orang makan. Yang kedua, tibul kalam, jaga sungguh-sungguh ungkapan. Ifsya'us salam, sebarkan salam. Tolong bila kita pergi umrah, kita pergi haji, mulut jangan berat untuk ungkapkan Assalamualaikum. Ini identiti sebagai seorang Muslim. Hakul Muslim ala Muslim, alal Muslim. Dan ini adalah hak Muslim kepada Muslim yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, antara faedah pelaksanaan ibadah haji, Allah nak memperkenalkan kepada kita, ini saudara kita. Walaupun kita berbeza kulit dengan dia, walaupun kita cakap dia tak faham, dia cakap pun kita tak faham, berbeza warna kulit, berbeza rupa, berbeza negara, berbeza bahasa, berbeza budaya, tetapi dengan Islam, la ilaha illallah, agama yang sangat mendamaikan, telah menyatukan kita atas nama saudara. Sebab itu bagi salam, janganlah berat mulut sangat. Saya tuan-tuan rahmatullah sekalian, biasalah pergi umrah. Pergi umrah ni rahmatullah sekalian, kita tengok tahu orang Malaysia. Orang Malaysia ni mudah je nak tahu dia. Sebab kadang-kadang kepiah pun dia buh logo Malaysia. Kita bagi salam, dia buat muka dek dekat kita. Sakit hati juga kadang-kadang pun. Sebab itu banyakkan bagi salam. Jumpa orang bagi salam, jumpa tukang sapu bagi salam. Sebab itu kalau kita pergi tengok bagaimana Arafah, bila sebut tentang Arafah, hari orang wukuf Arafah, dengan makna mudah kita faham, iaitu tempat berkenalan kita, tempat kita kenal mengenal. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ambillah waktu yang Allah bagi kepada kita untuk mendapat sebanyak mungkin kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang mendapat haji yang mabrur, kata Nabi SAW, ya Allah, seronok siapa yang boleh pergi haji ni. Seronok tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Siapa yang dapat haji yang mabrur, kata Nabi, seolah-olah seperti dia baru dilahirkan oleh ibu dia. Sebab tuan-tuan, bukan masalah duit. Orang yang Allah panggil sebagai tetamu ni bukan kerana dia ada duit banyak, bukan kerana dia masa banyak. Saya cakap macam ni tuan-tuan rahmat Allah sekalian, saya ambil contoh mak saya 3 kali dapat panggilan haji, 3 kali. Kali pertama dia dapat COVID. Kali kedua tak boleh pergi disebabkan faktor umur. Tahun ni Allah pilih sekali lagi, panggil untuk pergi haji. Pergi cek kena sangkut darah kencing manis, tak boleh pula pergi.
Sedangkan dah boleh nak pi dah ni, tapi tengok Allah halang. Sebab itu tuan-tuan, orang yang Allah panggil tu, dia kena ucap terima kasih kerana dipilih sebagai tetamu Allah. Bukan semua orang dapat. Ada orang, saya pergi satu tempat saya kuliah, dia dipanggil hari ni, esok tarikh tutup, tak sempat nak buat apa. Tak boleh juga pergi. Sebab itu tuan-tuan, bila mana Allah bagi peluang, ambil sebaik-baik mungkin. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, itu yang pertama, haji dan juga umrah. Yang kedua, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, 10 yang terawal Zulhijjah, kita banyakkan amalan, antara amalan yang terbaik, puasa. Amalan yang terbaik puasa. Kalau tak mau sangatlah 10 hari puasa, Isnin Khamis pun tak mau puasa, agak malas sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, set dalam minda kita, tak silap saya 28 Jun, tak silap saya, boleh cek kalender balik, jatuh hari Rabu. Iaitu tarikh ataupun waktu wukuf. Iaitu kita digalakkan untuk melaksanakan puasa sunat. Yang mana kata Nabi SAW, orang yang berpuasa pada hari Arafah. Ingat, orang yang puasa pada hari Arafah, Allah hapuskan dosa dia setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Dan ulama hadis sebut, yang disebutkan dengan hadis ni adalah dosa-dosa kecil dia. Tuan-tuan, tak mau lagi ke? Sebab itu pastikan 9 Zulhijjah, hari wukuf, kita ambil, orang kata, tempat sebagai orang yang mendirikan ibadah puasa sunat. Mudah-mudahan insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara amalan yang digalakkan untuk kita banyakkan ketika mana berada pada 10 terawal Zulhijjah, seperti mana yang kita baca di dalam Al-Quran. Allah kata apa? Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Iaitu surah Al-Hajj ayat 28. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ulama tafsir, bila tafsir ayat ni menyebutkan iaitu hari-hari yang maklum itu adalah 10 terawal Zulhijjah. Banyakkan zikir, banyakkan tahmid, banyakkan tahlil. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kalau kita hari-hari biasa, kita zikir biasa saja. Mungkin kita zikir lepas solat. Masuk 10 yang terawal daripada Zulhijjah, naik kereta pun kita zikir. Nak berjalan pun kita zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Banyakkan zikir. Dan antara yang disebutkan oleh tabi'in, bila mana mereka 10 yang terawal Zulhijjah, bukanlah makna dia buat macam kita buat orang takbir hari raya tu, tapi dia kuatkan makna dia besarkan Allah. Dia masuk ke pasar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Makna dia banyakkan ungkapan-ungkapan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila ni mula hari Selasa ni insya-Allah, 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis, di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan, orang yang melakukan ibadah ataupun amalan kebaikan pada awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, sehingga digandakan 700 gandaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu banyakkan, antaranya kita boleh sembahyang sunat, banyakkan sembahyang sunat. Kalau sebelum ni, tak apalah, hari-hari lain tak mau buat pun tak apa, duha tu, 10 yang terawal Zulhijjah ni kita buat. Tak mau buat hari-hari, malas sangat, buatlah 5 hari dalam 10 yang terawal Zulhijjah. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah sekalian, banyakkan sembahyang sunat, banyakkan baca Al-Quran. Kalau Al-Quran, kita sebulan kita baca 3-4 kali, seminggu kita baca sekali 2 kali. Masuk Zulhijjah, yang ni zon yang Allah bagi kepada kita, yang ni waktu yang Allah bagi kepada kita untuk kita menambah nilai gandaan ataupun nilai ganjaran di sisi Allah. Tuan-tuan, banyakkan baca Al-Quranul Karim, iaitu pada 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Dan apa lagi kita boleh buat? Banyakkan infak pada bulan Zulhijjah. Tambah-tambah 10 yang terawal Zulhijjah. Kalau boleh jangan miss
walaupun satu hari untuk kita berikan sumbangan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, selalu ada orang yang kerja office ni, dia akan masuk ke masjid sembahyang zuhur, bagilah RM1, RM2 kat tabung masjid tu. 10 terawal Zulhijjah. Kalau boleh, hari-hari jangan miss untuk memberikan infak, memberikan sumbangan ataupun untuk berwakaf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, bila mana kita sebut tentang awal Zulhijjah, antara yang digalakkan kepada kita dalam bulan Zulhijjah iaitu melaksanakan ibadah korban. Ni kita sebut dah sebelum ni, ustaz-ustaz kita pun sebut dah. Yang mana bila sebut tentang korban pada Aidil Adha, hari raya, kata Nabi, tidak ada amalan yang sangat-sangat Allah sukai. Walaupun kita takbir, walaupun kita salat, kita orang kata iktikaf kat masjid, tidak ada amalan yang sangat Allah sukai, melainkan dia tumpahkan darah binatang korban. Yang ni, siapa yang boleh buat. Kalau boleh buat, kita nak jadi sebahagian daripada peserta korban. Yang mana kata Nabi SAW, bulu dia, tanduk dia, darah dia, kulit dia, semua ni akan datang kepada Allah sebagai bentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kalau siapa yang dah ada niat untuk buat korban, siapa yang dah orang kata daftar nama, siapa yang dah ambil bahagian, tak kira lah dekat kampung dia ke, dekat tempat lain ke, ataupun dekat luar negara ke, tuan-tuan, antara yang disebut oleh Nabi SAW iaitu bila mana kamu tengok anak bulan Zulhijjah, kamu tengok, oh dah nak masuk dah bulan Zulhijjah, esok masuk Zulhijjah, tuan-tuan, nak kerat kuku, kerat siap-siap. Siapa nak potong rambut, potong siap-siap. Sebab apa? 10 yang terawal Zulhijjah, yang mana selagi tak ditumpahkan darah binatang korban kita, kita tidak digalakkan untuk melakukan sedemikian rupa. Maknanya ini antara arahan daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi sesiapa yang nak melaksanakan ibadah korban. Hadirin muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Dan kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr dan juga bagaimana hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya kita tidak meremehkan kedatangan bulan Zulhijjah. Kita jangan duk pandang sebelah mata bulan Zulhijjah. Kita jangan duk jangan tidak ambil berat tentang kedatangan bulan Zulhijjah, kerana kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan oleh Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu sama-samalah kita ambil manfaat daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Mudah-mudahan sambutan Zulhijjah kita pada kali ini adalah sambutan yang terbaik. Kita nak masuk dalam bulan Zulhijjah, awal daripada Zulhijjah, seperti mana semangat kita nak masuk Ramadan, seperti mana semangat kita nak meraihkan 10 yang terakhir daripada Ramadan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Walaupun kita Allah tak pilih sebagai tetamu pada tahun ni. Tuan-tuan, kalau boleh, ni sahabat-sahabat kita, mak ayah kita yang pi haji ni, tolonglah suruh dia orang doa kat kita. Antara doa yang kita kalau boleh minta untuk dia orang doa kat kita ni, supaya Allah berikan kesempatan kita untuk tunaikan ibadah haji. Yang tu je. Yang tu je kita nak minta. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mana tahu kot-kot ada ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, saudara-saudara kita yang Allah perkenan doa dia, yang mana Allah orang kata mustajab doa dia. Dia teringat nama kita ke Arafah, dia teringat nama kita depan Baitullah, dia doa, mana tahu Allah panggil kita. Saya ingat kawan saya tuan-tuan, muda lagi sama dengan saya, duk mengajar. Allah bagi kepada dia tuan-tuan, tak tahulah hamba Allah mana sponsor dia pergi haji tahu ni, baru lepas 2 hari 3 hari lepas, tak tahulah 50,000 lebih kos dia pergi, ada orang sponsor. Sebab itu kita tak tahu rezeki daripada Allah. Sebab itu kita banyakkan doa dan juga kita minta orang yang Allah bagi kepada mereka peluang untuk berdoa juga kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh ambil
daripada 10 terawal Zulhijjah insya-Allah. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.